Ready ke? Assalamualaikum. Ya, Profesor. Selamat perkenalan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke One Game Perkenalan. Jadi untuk episod pertama ni kita akan bersama dengan beberapa tetamu. One Game Perkenalan ni adalah satu siri yang kita cuba untuk bawa semua masyarakat kat Malaysia untuk lebih kenal lagi masyarakat India dekat Malaysia ni. One Game Perkenalan, One Game, mari perkenalan lah. Dan untuk episod ni kita ada Dr. Hafizi, pengasas Akademi Sejarah Dr. Hafizi, dan juga Krishna Kumar, aktivis daripada Tamiza Media Portal. Saya sendiri, Farmina Farouk daripada The K-Chat, dan saya adalah Tamil Muslim daripada Malaysia. Okay, so sebab kita kan One Game Perkenalan, kita nak ajak semua orang berkenalan. Jadi kita nak kenal dulu dengan masyarakat India di Malaysia, dan kita akan terus tanya dengan doktor apa tu masyarakat India kat Malaysia, pecah-pecah etnik dan sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk melukis peta India. Yes, Boleh, Profesor. Lebih kurang lah, ya. Nak lukis peta India ni senang je. So dekat sini Sri Lanka. Baik. Sebenarnya lebih mudah ya untuk membahagikan kumpulan-kumpulan etnik ni kepada kelompok-kelompok bahasa ataupun linguistik. Kalau di India ni basically ada dua kelompok bahasa ni, di selatan roughly ya, dengan di utara. So yang di selatan ni ini adalah Dravidian, kumpulan linguistik Dravidian, dan di utara ialah Indo-Aryan. Jadi kalau kumpulan linguistik Indo-Aryan ini meliputi 75% daripada penutur-penutur bahasa di India, dan Dravidian ni 25%. Dan ada lagi kumpulan-kumpulan linguistik yang lain tapi sangat minoriti, sekitar 2 atau 3%. Itu kita tak perlu sentuh lah, ya. Baik, sedikit pengenalan lah tentang kumpulan-kumpulan bahasa. Saya mulakan dengan Indo-Aryan. Indo-Aryan ni dia meliputi, yang paling majoriti sekali adalah Hindi-Urdu. Hindi-Urdu, kemudian diikuti oleh bahasa-bahasa Bengali, Gujarati, Punjabi, Sikh, ya. Kemudian Rajasthani, Assamese, Sindhi, dan juga Sinhala. Interestingly ya, menariknya Sinhala ni adalah mereka yang berada di Sri Lanka, tetapi dia sebelah selatan. So kita tak perlu bincang lah latar belakang sejarahnya. Tapi Sinhala ni sebenarnya adalah kumpulan Indo-Aryan. Baik, itu secara ringkas lah, ya. Kemudian Dravidian ni pula, ini yang paling relevan sekali dengan masyarakat India di Malaysia. Profesor, Ya. nak tanya ya. Kebanyakan orang kita mereka kurang faham dengan perkataan linguistik. Okey. Apa maksud linguistik? Okey, linguistik ni kumpulan-kumpulan bahasa. Ya. Macam contohlah kalau nak lebih faham. Macam kalau kita orang Melayu dekat Asia Tenggara ni, kita tergolong dalam kelompok linguistik Malayo-Polinesia ataupun Polinesia Barat, Western Polynesia. Dan ada 3 lagi kelompok linguistik, iaitu Micronesia, Melanesia dan Polynesia. Itu sampai ke Hawaii, sampai ke New Zealand. So dengan adanya kelompok linguistik ni, dia lebih mudah untuk merapatkan jurang perbezaan antara etnik, ya. Sebab kalau kita nak hitung dari sudut bahasa yang berbeza, dekat Indonesia saja ada 700 bahasa. Dekat India hampir 500. Jadi itu sebenarnya kalau kita bezakan manusia ni berdasarkan kepada bahasa, ya, dia akan menjauhkan lagi. Okey, ini Punjabi, ini Bengali dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia termasuk dalam ataupun tergolong dalam satu kelompok bahasa yang disebut sebagai linguistik. Linguistik ni maksudnya dia dia berfungsi banyak kata-kata dasar. Itu menunjukkan mereka ni datang daripada asal usul yang sama.
Jadi kalau kita tengok macam bahasa Melayu dengan bahasa Hawaii, ada persamaan-persamaan dari segi beberapa perkataan yang digunakan secara harian. Okey. Saya harap penjelasan saya itu tidak terlalu kompleks, tapi untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat kita kena tanya pakar-pakar linguistik. Sebab saya bukan pakar. Itu pemahaman secara umum. Okey, kita kembali kepada kumpulan Dravidian. Okay. Kumpulan Dravidian ni, yang ini meliputi 25% penutur-penutur bahasa di India. Ada 4. Saya senaraikan. Itu pertama Telugu, kemudian Kannada, kemudian Malayali, and then of course the biggest one is Tamil. Jadi mungkinlah kita boleh bincang dan kita boleh bertanya lanjut. Tamil sebenarnya bahasa, bukan suku etnik ataupun bangsa. Ataupun sebenarnya dia adalah suku etnik yang dinisbahkan ataupun berkaitan dengan orang yang bercakap bahasa Tamil. Okay, jadi ini 4 bahasa yang tergolong dalam kumpulan-kumpulan bahasa ataupun linguistik Dravidian. Jadi kembali kepada persoalan Sister Wina tadi, bila kita bercakap tentang masyarakat India di Malaysia, kebanyakan mereka adalah daripada India Selatan. Dan 2 kelompok yang utama adalah yang pertama Kerala dan yang kedua daripada Tamil Nadu. Sebab tu kita tengok majoriti orang-orang India di Malaysia ni menggunakan bahasa Tamil. Betul ke ni Krishna? Saya kena semak ni. Ya betul Profesor. Kalau ikutkan dari segi populasi, kita bermula dengan Tamil, lepas tu populasi kedua dalam etnik minoriti India Telugu, lepas itu Malayali, last sekali baru Sikh. Okey, baik. Wina daripada kelompok bahasa Tamil kan? Tamil, daripada Tamil Nadu. Tamil Nadu, yes. Dan Krishna, saya pun Tamil Nadu juga. Tamil Nadu juga. Jadi kalau kita tanya sebahagian besar daripada kaum India dekat Malaysia ni, tanpa mengira agama, sama ada Hindu ataupun Muslim, sebahagian besar, kalau saya boleh buat andaian, sebahagian besar adalah daripada Tamil Nadu. Ada satu sebutan untuk orang-orang daripada Malayali ini yang berkahwin dengan orang-orang Arab, Maple. Maksudnya orang-orang di Kerala yang berbahasa Malayali berkahwin dengan orang-orang Arab. Itu pada kurun yang ke-7, yang ke-8 masih, apabila pedagang-pedagang Arab datang daripada tanah Arab. Sebab dia kita berkahwin dalam bahasa Tamil, mempelai tu pengantin lelaki. Sebab tu kami confuse bila kenapa dia cakap mempelai kan. Ini mempelai tu pengantin lelaki. Ataupun lelaki bujang lah, kita panggil mempelai. Tapi asalnya macam tu lah bila berlaku perkahwinan tu. Jadi bila you kata pengantin lelaki, maksudnya memang ada kaitan dengan perkahwinan campur. Jadi antara orang tempatan dengan orang-orang Arab yang datang membawa agama Islam, dan mereka ni adalah pedagang-pedagang. Itu secara ringkas lah. Dekat sini maknanya kita sekarang ni dapat satu maklumat yang saya rasa mulai perbincangan ni, sebahagian besar daripada kaum India dekat Malaysia ini adalah berbahasa ataupun menggunakan bahasa Tamil. Yang kedua Telugu, yang ketiga Malayali yang disebut Malbari oleh orang-orang Malaysia di sini, dan yang keempat adalah Sikh daripada Punjabi. Adik nak tambah apa-apa ke? Saya rasa penjelasan yang bagus. Sebab selalunya kalau ikutkan orang Malaysia, terutama kaum sahabat-sahabat Melayu, mereka ingat kalau India ni satu kaum yang bertutur satu bahasa. Jadi melalui penjelasan ni kita dapat fahamkan kepada sahabat-sahabat Melayu kita yang India ni sebenarnya satu negara identiti yang besar. Dalam tu ada pelbagai etnik dan ada pelbagai bahasa. Jadi kat Malaysia ni ada 4. Kita yang Profesor boleh katakan. Boleh tanya ke Bina? Saya nak tanya. Kalaulah saya bercakap dalam bahasa Telugu, Telugu ke Telugu? Telugu. Krishna boleh faham tak? Kalau Malayalam boleh faham Profesor, Telugu tak boleh faham. Sebab dia punya perbezaan tu jauh sangat. Tapi adalah beberapa perkataan yang sama. Bagi contoh boleh tak? Tak tahu Telugu Kalau saya sendiri tengok filem Telugu memang
Ada ke filem dalam bahasa Telugu? Ada. Habis sebab kita dekat Malaysia ni, kita tengok ini filem Tamil. Kita dekat Malaysia ni, kalau Bollywood, itu Hindi. Hindi, yes. Hindi. Tapi kalau filem yang keduanya filem Tamil. Tamil kan? Ada filem Telugu, Ada. saya baru tahu. Yes, kalau kat Netflix sekarang senang dapat lah, ataupun Amazon Prime, sebab Amazon Prime memang banyak filem daripada India. Okey. Tapi memang macam tak Tapi yang boleh ditayangkan di Pawangan ada doktor. Tapi Di Pawangan. tapi Pawangan tak banyak di lah. Pawangan yang terpilih je. Selected, yes. Okay, so rasanya kita dah boleh close topik satu ni. Kita dah cakap, kita dah kenal banyak lah juga pasal teknik India yang ada